Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syahariah Nur Ain Syahrudin dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Ahli kumpulan saya adalah terdiri daripada kelas reka bentuk tradisional L2T3. Kami mempunyai 5 orang ahli. Baiklah, saya perkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan pertama saya adalah Muhammad Taufik bin Ismail, pemegang kad matrik C19A0348. Ahli kumpulan saya yang kedua adalah Mahyuni binti Naim, pemegang kad matrik C19A0174. Ahli kumpulan saya yang ketiga adalah Mira Iliana binti Mustafa, pemegang kad matrik C19A0186. Ahli kumpulan saya yang seterusnya adalah Nur An-Nisa binti Amran, pemegang kad matrik C19A0473. Dan terakhir adalah saya sendiri, iaitu Nurul Aina Anissa binti Muhammad Nur, pemegang kad matrik C19A0633. Kumpulan kami telah memilih untuk mengkaji bangunan bersejarah Istana Kelly Castle yang terletak di negeri Perak sebagai tugasan kedua kerana ianya mempunyai keunikan yang tersendiri sama ada dari segi gaya, bentuk dan lain-lain lagi. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Istana Kelly Castle, saya teruskan dengan memberikan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain. Sejarah bangunan Kelly Castle. Ia terletak di Simpang Pulai Batu Gajah, Perak. Dibina oleh William Smith bagi menjadikan bangunan tersebut sebagai kediaman keluarganya. William Smith merupakan seorang pengusaha ladang getah dan pengusaha syarikat pelombongan biji timah. Beliau berasal daripada Scotland, telah datang ke Malaysia untuk meningkatkan taraf hidup. Bangunan ini telah mula dibina pada tahun 1905. Idea terbina bangunan Kelly Castle merupakan punca rungutan isteri kepada William, iaitu Agnes, yang tidak selesa akan rumah yang mereka duduki pada ketika itu. Isterinya mengidamkan rumah yang lebih sesuai dan tidak panas kerana mereka biasa hidup dalam suhu yang sejuk. Atas rasa cinta terhadap isterinya yang mempunyai kewangan yang baik, William bersetuju untuk membina kediaman yang lebih selesa. Terdapat banyak cabaran sepanjang bangunan ini dibina, seperti munculnya masalah kesemitawan dan wujudnya wabak penyakit Spanish flu. Namun bangunan Kelly Castle tidak dapat disiapkan kerana William telah meninggal dunia akibat penyakit radang paru-paru yang kronik. Setelah kematian William, isterinya telah meninggalkan Malaysia dan menjual semua harta yang ada, termasuk Istana Kelly Castle. Tetapi syarikat yang ambil alih ladang tersebut berkenaan tidak berminat untuk meneruskan projek Istana Kelly Castle, lalu peminatannya tidak diteruskan dan dibiarkan begitu saja. Maka peminaan Istana Kelly Castle terhenti pada tahun 1926. Salam sejahtera, nama saya Mahyuni binti Naim dari kelas L2T3. Nombor matrik C19A0174. Hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi bangunan Kelly Castle. Bangunan Kelly Castle merupakan tempat kediaman William Kelly Smith dengan keluarganya yang berasal dari Scotland. Selain itu, bangunan Kelly Castle juga telah mencatat sejarah sebagai bangunan pertama di tanah Melayu yang memiliki lift. Lift berfungsi daripada tingkat atas sehingga ke terowong bawah tanah di rumah agam tersebut. Bukan itu sahaja, bangunan Kelly Castle juga mempunyai 2 terowong yang menganjur ke sungai berdekatannya. Salah satu daripada terowong tersebut telah menghubungkan beberapa candi Hindu yang tidak jauh dari rumah utama. Di tingkat tertinggi, bangunan Kelly Castle merupakan halaman untuk bersantai, manakala di kawasan atas bubung pula dikaskan untuk upacara kerajaan untuk usahawan dan orang-orang kenamaan. Bangunan Kelly Castle yang kekal dalam keadaan sedang dibina ini telah menjadi tarikan pada masa kini kepada pelancong luar maupun daripada dalam negara ke Batu Gajah, Perak.
kerana mempunyai keunikannya yang tersendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mira Iliana binti Mustafa. Nombor matrik saya C19A0186. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bahan membuat bangunan. Pertama sekali, William Kelly Smith dan Agnes terlalu taksub dengan agama Hindu dan budaya India, lalu mencadang untuk membina rumah ini mirip seni bina orang-orang Madras. Oleh kerana impiannya untuk menjadikan rumah tersebut mirip seni bina India, dia turut membawa sejumlah besar pekerja buruh dari India. Kira-kira dalam 70 orang buruh mahir yang dibawa untuk menyiapkan rumah tersebut. Bahan yang digunakan yang pertama sekali ialah batu bata, seramik dan batu marmar. Ketiga-tiga bahan ini diimport dari India. Sementara jubin yang digunakan diimport dari Itali pada tahun 1904. Seni bina rumah ini juga menggunakan batu bata jenis apricot yang dibuat di Malaya. Selain dari itu, rumah ini juga dibuat menggunakan kayu cengal. Kayu cengal ini digunakan untuk menghiasi jenang pintu dan tingkap istana. Kualiti kayu cengal tersebut memang tidak dinafikan lagi. Ia sangat tahan dan utuh sehingga 200 tahun lamanya. Akhir sekali, pada ketika itu, simen tidak dijual di mana-mana kawasan Malaya. Maka dinding istana tersebut telah dibina dengan cara yang sangat unik, iaitu menggunakan campuran putih telur itik, pasir, kapur, gula merah dan madu. Menurut Tajuddin Yaakob, pengurus istana tersebut mengatakan bahawa pembinaan istana ini tidak menggunakan paku, besi dan jentera berat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri bangunan Kelly's Castle. Kelly's Castle mempunyai 3 tingkat termasuk rooftop. Mempunyai 1 tempat untuk helikopter mendarat dan mempunyai 1 rumah api yang dibina di dalam rumah. Pelan asal istana ini mempunyai 14 bilik. 14 bilik tersebut mempunyai pelbagai fungsi yang berbeza. Setiap bilik ahli keluarga terletak di tingkat 1 dan mempunyai 1 laluan tangga yang digunakan ketika kecemasan. Selain dari bilik tidur William Kelly Smith dan ahli keluarganya, terdapat 1 bilik khas yang digunakan untuk menyimpan minuman keras. Dan terdapat bilik-bilik yang lain. Di dalam bangunan Kelly's Castle ini juga terdapat 1 ruang kecil yang terletak di bawah tanah. Di dalam bangunan Kelly's Castle ini juga terdapat 3 terowong rahsia. Terowong rahsia ini dikatakan terletak di bawah istana tersebut. Terowong pertama menuju ke kuil Hindu yang berada kira-kira 500 meter dari istana ini. Manakala terowong kedua pula menuju ke jalan keluar yang betul-betul berada berdekatan kereta milik keluarga Kelly. Laluan terowong ini dikatakan telah runtuh dan kereta berkenaan tertimbus di bawah runtuhan tersebut. Terowong terakhir iaitu terowong ketiga masih kekal misteri ke mana arah tujuannya. Terowong pertama dan terowong kedua telah diketahui sejak istana ini ditinggalkan, tetapi terowong ketiga hanya ditemui pada tahun 2003. Terowong ketiga hanya ditemui pada tahun 2003 secara tidak sengaja, sewaktu Jabatan Kerja Raya menjalankan kerja-kerja membuat jalan raya di Jalan Gopeng Batu Gajah. Projek berkenaan terpaksa dihentikan selama 3 hari setelah terowong berkenaan ditemui sewaktu kerja-kerja menggali dijalankan. Sewaktu terowong tersebut ditemui, terowong tersebut dikatakan berketinggian 1.5 meter dengan lebar 1 meter itu dalam keadaan yang ditenggelami air.
Assalamualaikum saya ucapkan kepada Dr. Syahriah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurul Aina Anissa binti Muhammad Nur bernombor matrik C19A0633 dan saya merupakan pelajar dari kelas reka bentuk tradisional L2T3. Baiklah, saya akan membentangkan keistimewaan yang terdapat pada bangunan Kelly Castle. Kelly Castle merupakan sebuah istana yang mempunyai binaan yang sangat mengagumkan jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain yang terdapat di Malaysia. Bangunannya adalah sangat luas dan tidak sempat disiapkan. Selain itu, Kelly Castle juga adalah sebuah bangunan yang kekal dalam keadaan sedang dibina ataupun terbengkalai begitu sahaja selepas kematian pengasasnya iaitu William Smith. Jika dilihat pada bangunan lain sempat disiapkan untuk diselami dan dilawati oleh masyarakat, namun Kelly Castle tidak sempat disiapkan. Keistimewaan yang seterusnya adalah Kelly Castle sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan drama dan filem. Ianya pernah dijadikan lokasi penggambaraan filem bertajuk Anna and the Lion yang dilakonkan oleh Chow Yun-Fat. Seterusnya, terdapat sebuah jambatan untuk menyeberangi Sungai Kinta untuk melawat Kelly Castle. Terdapat juga kedai makan, kedai cenderamata dan tapak parkir kenderaan yang dibina oleh Majlis Daerah Kinta Barat pada tahun 1990. Kesemua kemudahan ini disediakan adalah untuk menarik perhatian pelancong dan memudahkan pelancong untuk melawat Kelly Castle. Selain itu, Kelly Castle dianggap istimewa kerana ianya sering dianggap sebagai istana yang berhantu dan mempunyai misterinya tersendiri kerana masyarakat sering ternampak roh William Smith dan keluarganya berkeliaran di serambi bangunan tersebut. Di samping itu juga, Kelly Castle diibaratkan sebagai bangunan Taj Mahal Malaysia kerana dikatakan dibina sebagai lambang cinta seorang suami terhadap isterinya. Hal ini kerana idea penubuhan Kelly Smith adalah tercetus apabila isterinya Agnes meminta kediaman yang selebih selesa untuk keluarga mereka duduki. Oleh kerana rasa cinta dan rasa sayang terhadap isterinya, William Smith mengambil keputusan untuk membina sebuah kediaman yang lebih selesa jika dibandingkan dengan kediaman. Okey, baiklah. Saya teruskan pembentangan dengan membentangkan gaya bangunan Kelly Castle. Kelly Castle telah dibina mengikut reka bentuk sebuah istana Mughal di Bandar Agra, India. Ianya dibina tidak menggunakan sebarang paku, besi atau jentera berat. Tukang-tukang membuat bangunan Kelly Castle telah dibawa khas dari Madras. Ianya bagi mengekalkan keaslian seperti reka bentuk istana Mughal. Kebanyakan bahan binaan telah diimport dari luar negara. Seni binanya juga mempunyai asimilasi konsep Greco-Roman, Moorish dan India. Dinding istana tidak menggunakan simen. Kelly Castle mempunyai 3 terowong iaitu terowong pertama menuju kuil Hindu, terowong kedua menuju jalan keluar dan terowong ketiga adalah sangat misteri kerana tidak diketahui arah tujunya. William Smith turut menyelitkan sedimina Kelly Castle seperti bangunan Sekretariat Kolonial di Kuala Lumpur. William Smith telah menggunakan dinding batu yang tebal dan membina laluan koridor bagi mendapatkan pengudaraan yang baik. Hal ini kerana mereka merupakan masyarakat dari luar negara yang biasa hidup dalam keadaan suhu yang sangat sejuk. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya meneruskan pembentangan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur An-Nisa binti Amran, nombor matrik C19A0473. Saya akan menyambung pembentangan kami berkaitan dengan pengaruh budaya dalam reka bentuk Kelly's Castle.
Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengaruh budaya dalam seni bina bangunan Kelly's Castle. Bangunan Kelly's Castle dipengaruhi dengan reka bentuk Istana Mughal di India. Selain itu, bangunan ini turut dipengaruhi oleh ciri-ciri Greco-Roman. Tukang-tukang binaan yang membina bangunan ini dibawa khas dari Madras, iaitu India. Selain dipengaruhi oleh reka bentuk Istana Mughal dan Greco-Roman, gaya Scottish turut digunakan menyamai rumah Kellis di Scotland, iaitu rumah pemilik Kelly's Castle. Slide seterusnya akan membincangkan tentang pengaruh budaya melalui masyarakat. Disebabkan bangunan Kelly's Castle ini dihasilkan oleh imigran India, maka berlakunya reka bentuk luar yang dibawa masuk ke tanah Melayu. Selain itu juga menyumbang kepada salah satu faktor wujudnya penempatan orang India di tanah Melayu ini. Melalui pembinaan monumen ini telah menyebabkan munculnya ciri kolonial di tanah Melayu. Hal ini juga membuktikan terdapat bekas pendudukan warga Scotland yang membawa etika barat ke tanah Melayu. Pembinaan bangunan Kelly's Castle ini juga telah menyumbang kepada terbinanya lift pertama di tanah Melayu. Tambahan pula, hasil daripada monumen klasik ini telah menjadikan Malaysia berfungsi sebagai tempat tumpuan pengunjung, sama ada kepada pelancong maupun pengkaji. Hal ini dapat membantu pendapatan negara melalui industri pelancongan untuk mengimbau kembali sejarah negara, menonjolkan dan mempamerkan jati diri dan keunikan sesuatu kaum yang ada di Malaysia, membangkit jiwa generasi muda agar lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara serta menggalakkan pemahaman yang mendalam dan mengeratkan silaturahim antara pelbagai kaum di Malaysia. Akhir sekali, kesan dari pembinaan ini juga turut menjadi peninggalan bangunan bersejarah di Malaysia yang mempunyai struktur dari barat sejak tahun 1926, juga dapat menjadi Malaysia sebagai pusat kunjungan pelancong tempatan maupun luar negara yang meminati tempat-tempat bersejarah untuk dikunjungi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Maka dengan itu berakhirlah pembentangan oleh kumpulan kami. Diharapkan agar pembentangan pada kali ini dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat di luar sana. Diharapkan juga agar kita lebih terus menghargai dan menjaga semua bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita. Sekian, terima kasih.